A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan kecurangan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan rahmatnya, melimpahkan hidayahnya, dan juga melimpahkan rezekinya kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan juga jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada isi-isi baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat insya-Allah. Sebentar ya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa khabar ya? Kami di AR Haramain mendoakan ataupun AR Taman mendoakan agar kita semua dan juga keluarga di rumah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, apa khabar sekali lagi ya? Dan juga pagi ni insya-Allah kami akan kongsikan satu tajuk yang saya kira menarik untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, iaitu tajuknya bisnes tapi tak cukup masa. Tanda soal kat situ lah. Okey, baik. Sebelum saya berkongsi pengalaman saya, pembacaan saya berkenaan tajuk ini, suka saya ingin mintalah bantuan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Jangan lupa kongsikan video ni like page ni ataupun sharekan video ni kepada rakan-rakan yang lain Moga-moga kita ni bantu-membantu lah bantu-membantu dalam melakukan perkara kebajikan. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Okey, baik. Seperti biasa saya nak kongsikan tajuk seperti mana saya katakan tadi, iaitu berbisnes ataupun bisnes tapi tak cukup masa. Okey, baik. Dia macam ni berdasarkan pada pengalaman saya juga berniaga sebelum ni. Apa yang kita tahu bila menceritakan tajuk tadi berbisnes tapi tak cukup masa ni, sebenarnya bila kita buat bisnes ni, sebabnya adalah kita tahu bisnes sebenarnya dia akan ambil masa lah. Kadang-kadang tanpa kita sedari, dia 24 jam masa yang kita gunakan tu kadang-kadang tak cukup. Kadang kita berasa tak cukup lah. Dan juga dan setiap orang yang berbisnes kat luar tu impikan sebenarnya kebebasan segi masa tu. Maknanya pendek kata, kalau kita nak berbisnes ni, kita kalau boleh kita ada masa juga dengan isteri kita, kita ada masa dengan ahli keluarga kita, kita ada masa dengan ibu bapa kita dan juga dengan masyarakat atau yang sekeliling. Maknanya tak adalah sampai kita tinggalkan perkara-perkara baik tadi, hanya kita fokus pada bisnes. Itu tak ada kesilapan yang kita harus perbetulkan. Okey, baik. Dalam bisnes ni pada pengalaman saya ialah untuk pengurusan masa yang efektif tu sebenarnya adalah satu elemen, satu perkara yang paling penting. Menguruskan masa tu dalam bisnes adalah penting. Tapi ianya bukannya senang, sukar sebenarnya untuk dilakukan. Tapi apapun, kita ni sepatutnya menetapkan kita meletakkan matlamat bisnes tu, kemudian kita rancang masa tu dengan untuk capai matlamat tu, apa yang kita perlu lakukan. Kemudian sebagai kita ni usahawan, dan tuan-tuan dan puan sekalian, saya percaya sebahagian dari mereka ni adalah usahawan ataupun yang bekerja, perlu juga perancangan masa tu lah. Dan juga sebab pendek ceritanya, kita berbisnes ni tak adalah kita terkejar-kejar masa tu,
ataupun kita rasa benar tak cukup masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sewajarnya ataupun saya ingin kongsikan pengalaman saya, pembacaan saya berkenaan beberapa tips berkenaan dengan macam mana kita nak pastikan bila kita berbisnes ni, bila kita menjalankan perniagaan ni, tak kira apa jenis perniagaan pun, sama ada servis ke ataupun kita ada produk ke, yang mana kita dapat gunakan masa tu secukup yang boleh, semaksimum yang boleh, dan kita ada masa lagi untuk kita bersama dengan isteri, keluarga, dengan ibu bapa kita, ibu bapa mertua, ataupun jiran ataupun masyarakat sekeliling. Okey, baik. Pertama-tama ni tips saya ialah kita tetapkan matlamat tu. Kita tetapkan matlamat tu. Okey, macam mana kita tetapkan matlamat tu? Kita tahu asas pengurusan masa yang baik sebenarnya ialah kita harus tahu ke mana kita akan pergi, ke mana matlamat kita akan pergi, dan juga macam mana nak sampai ke matlamat tu. Itu satu. Kemudian bila kita tetapkan matlamat ni, sebenarnya apa tahu, bila kita tetapkan matlamat ni, dia boleh membantu kita supaya kita membuat plan ataupun kita membuat perancangan untuk kita bimbing ataupun kita salurkan perniagaan kita ni ke arah mana yang kita nak, matlamat mana yang kita nak. Kita bekerja ataupun kita berniaga, kita mesti ada tim yang di bawah kita. Jadi bila bercakap pasal isu ni, sebenarnya rata-rata saya sendiri pun ada pengalaman kalau kita nak, susah sebenarnya kita nak mempercayai seseorang. Susah betul kita nak mempercayai seseorang, especially bila kita ada tim kita. Kita lebih suka kita buat sendiri lagi daripada kita delegatekan atau kita bahagikan kerja kita kepada tim kita. Tapi apapun, bezanya ialah kalau kita buat seorang tu, kita perlukan masa yang lebih. Tapi kalau kita ada tim ni, kita masa ni kurang dan kita punya objektif cepat. Jadi berbalik pada tajuk tadi ataupun poin tadi, kita bahagikan tugasan tu ialah kita delegatekan kerja tu kepada tim-tim kita lah. Dan di samping tu, bukan saja hanya delegate, kita kena pastikan tugasan yang kita berikan kepada setiap ahli tim kita tu tercapai lah, dan at the end objektif keseluruhan kita dan tim kita capai apa yang kita plankan. Itu yang keempat. Yang kelima ialah kita pilih sistem. Sistem macam mana ni? Dia bila melibatkan pengurusan masa tu, dia ada ataupun productivity tu, bekerja tu, dia ada perisian ataupun ada software ataupun ada aplikasi dalam online atau dalam internet yang mana kita boleh beli ataupun ada yang menyediakan aplikasi ataupun perisian yang kata orang yang percuma. Okey. Yang ini, kalau perisian ni bukan apa bila kita gunakan perisian software ni, dia punya objektif antara lain ialah untuk memastikan segala tugasan kita tu dipantau dan dapat diselesaikan dengan mudah. Lah. Dan juga pada masa yang sama, dia setkan masa yang kita plan daripada awal tadi. Jadi kita boleh pantau KPI lah sebagai contoh, macam itulah lebih kurang. Jadi bila ada ni sistem software ni, jadi kita lebih terurus dan juga berdisiplin. Baik. Yang keenam ni, kalau yang tips saya yang terakhir ialah kita elakkan gangguan. Maksudnya elakkan gangguan ni apa ya? Sebagai contohnya, katakanlah kita seorang ahli perniagaan ataupun jenis perniagaan yang tak ada tim, solopreneur kata orang putih lah, solopreneur. Jadi maknanya kita punya perjuangan tu amat besar pasal kita buat seorang. Jadi yang kita akan hadapi ialah, pertama ialah kita kena kekal produktiviti diri kita sendiri. Itu penting. Kalau kita ada pasukan, jadi kita kena stay motivated. Kita kena sentiasa berenergi, kita kena sentiasa bersemangat untuk melakukan perkara-perkara perniagaan kita, kita buat sendiri, kita bos sendiri. Jadi sebagai bos sendiri ni, kita perlu bekerja dengan lebih, macam saya cakap tadi, lebih gigih, terus bermotivasi dan cuba elakkan gangguan. Gangguan apa ni? Gangguan ni contohnya macam gangguan kehidupan kita. Contohnya bila kita di rumah, kita fokus di rumah. Bila di tempat kerja, kita di tempat kerja. Jangan kita campur aduk kan. Maknanya bila kita bekerja, kita
terganggu dengan kita dengan perkara rumah. Jadi itu yang saya katakan tadi, gangguan tadi. Kemudian jangan kita campur adukkan kehidupan peribadi kita dengan bisnes, okay? Stay fokus, kita asingkan. Dan juga kita banyak ekonomi rumah tangga. Jadi kami ambil peluang ini membantu sesiapa sahaja di luar sana, sama ada siri rumah ataupun student ke, ataupun pesara kerajaan ataupun pesara swasta yang ingin menambah pendapatan, ataupun orang yang belum bekerja, ataupun graduan yang belum bekerja, ataupun yang bekerja tapi dipotong gaji. Jadi kami ingin bantu, insya-Allah, dengan offer dropship ni. Yang mana dropship ni kami tidak kenakan sebarang modal, tak ada pendaftaran percuma. Kemudian training kita bagi, insya-Allah, dalam grup ataupun coaching kita buat secara Zoom, insya-Allah, setiap minggu, insya-Allah. Dan juga bonus tu kita bagi, insya-Allah, kalau achieve dia punya sale secara bulanan ataupun 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ataupun 9 bulan sekali, ataupun setahun sekali. Kita tengoklah, kalau achieve target sale tu, kita akan bagi bonus, insya-Allah. Dan juga yang penting sekali ialah, kalau tuan-tuan perempuan sekalian, mestilah committed dan juga rajin, insya-Allah. Itu yang akan membantu kita sama kita dalam membangunkan ekonomi ini, insya-Allah. Okey, baik. Andai kata tuan-tuan perempuan kenal juga sesiapa yang ingin dibantu, jangan lupa kongsikan, PM-kan ataupun sharekan link dalam kami punya page ni kepada mereka, insya-Allah. Kita akan bantu, insya-Allah. Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan hari ini, ya, berkenaan dengan topik hari ini. Dan juga sebelum saya akhiri webinar saya ingin berpesan kepada kita semua, kepada diri kita, marilah, ya, kita bersama-sama menjaga kesihatan diri kita, menjaga kesihatan ahli keluarga kita, kita menjaga kesihatan orang sekeliling kita, jiran kita, masyarakat kita, dengan cara kita mematuhi perintah-perintah SOP yang telah ditetapkan oleh KKM ataupun kerajaan. Kalaulah macam saya hari ini nak keluar, nak beli sikit barang-barang grocery, ya, dan juga kalau tuan-tuan pun nak keluar ataupun yang bekerja, yang masih lagi bekerja hari ini, apabila balik tu jangan lupa, ya, kita mandi dulu, selim baju, mandi dulu, kita sabun, kita sanitize, dan juga kita jaga kebersihan. Lepas tu barulah kita bersama keluarga di hujung minggu ni, insya-Allah. Dan juga jangan lupa kita terus berusaha, kita terus berdoa, kita bertawakal, ya. Moga-moga Allah membantu kita dan juga semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mengharungi ujiannya ataupun musibah dia, ataupun dugaan dia, dan juga secara bersama-sama lah. Dan juga jangan lupa kepada Allah lah kita kembali. Okey, baik, itu sahaja pesanan saya untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. InsyaAllah kita jumpa lagi besok pagi pada waktu yang sama, selamat pagi, dengan tajuk-tajuk yang ataupun topik-topik yang menarik untuk perkongsian kita bersama. Saya akhiri dengan Live saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.